A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan pagi-pagi ini dapat bersama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Anda bersama dengan saya, Dai Aiman, berdurasi 2 jam siaran kita pada hari ini membincangkan topik-topik yang menarik. Para penonton, dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya solat fardu, terkadang ada berlakunya kesilapan, terkadang ada berlakunya kekhilafan. Jadi bagaimana kita nak menampung solat-solat itu? Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ada memberikan ruang kepada kita untuk melakukan solat sunat. Mudah-mudahan dengan solat sunat ini dapat menampung solat-solat fardu. Jadi pada hari ini, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak membicarakan tentang topik ibadah, iaitu solat sunat rawatib. Nak tahu ke apa itu solat sunat rawatib? Bagi membincangkan tentang topik pada hari ini, kita tampilkan kepada anda seorang tuan guru, seorang alim ulama, iaitu Al-Fadil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini Ustaz, dalam membincangkan satu topik yang cukup menarik, yang cukup dekat dengan para penonton kita pada hari ini. Ya, ibu-ibu ayah kita mungkin baru sudah melaksanakan solat subuh, tapi sebelum itu anda telah pun melaksanakan solat sunat rawatib. Nak tahu apa dia? Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz selepas ini. Tapi para penonton yang nak call bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, nak tanya soalan, boleh call kita di talian 03 77 261603, ataupun boleh ke WhatsApp kita 0111 233 6480, atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam perkongsian ilmu kita pada hari ini. Tajuknya simple, solat sunat rawatib. Tapi apakah itu solat sunat rawatib? Saya nak serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz sebagai pembuka gelanggang pada hari ini. Tajuk kita dalam topik ibadah solat sunat rawatib. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton di rumah, para alim ulama yang ada di luar sana, para guru, ibu bapa, para sahabat, para jemaah, dan bersama kita pada pagi ini Dai Aiman. Saya Dalam Tanyalah Ustaz TV3, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan satu topik, satu tajuk yang agak menarik, dan tajuk ini sebenarnya begitu dekat dengan kita. Kerana adalah amalan yang sentiasa kita amalkan setiap hari adalah solat. Apabila kita mengerjakan solat, yang dikatakan solat itulah solat fardu, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Dai Aiman tadi, mengatakan solat kita kadang-kadang mungkin tidak cukup kesempurnaannya. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang Allah Ta'ala hitung di negeri akhirat tadi, di negeri akhirat nanti terhadap hambanya adalah sembahyang.
Maka apabila baik sembahyang itu, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Dan apabila rosaknya solat itu, maka memberi kesan yang besar kepada amalan-amalan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang beriman itu mempunyai waktu-waktu yang tertentu. Jadi apabila kita mengerjakan solat itu sembahyang lima waktu, contohnya yang wajib, maka kita akan dihitung. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa yang kamu lakukan di atas muka dunia akan dibentangkan. Maka dilihat solat subuh kita tadi, solat sembahyang kita daripada kita balik sampai kepada kita wafat, maka dibentangkan. Maka disebut di dalam satu hadis, Nabi SAW ada menyatakan, apabila sahaja dihitung amalan, maka dilihat akan amalan fardunya. Apabila dilihat amalan fardunya, ternyata amalan fardunya itu tidak sempurna. Maka Allah memberitahu kepada malaikat, cuba kamu lihat amalan-amalan sunatnya. Yang dimaksud dengan amalan-amalan sunat, antaranya adalah sembahyang sunat rawatib. Ya. Maka apabila sahaja seseorang itu melakukan sembahyang sunat rawatib, ibadat yang wajib tadi, sembahyang yang wajib yang tidak sempurna akan ditampung dengan ibadat sunat. Ibadat sunat rawatib tadi. Maka amat rugi sekali apabila kita sembahyang yang fardu, tiba-tiba kita tidak menyempurnakan dengan sembahyang sunat rawatib. Maka banyak sembahyang sunat. Sehingga dikatakan bahawa sembahyang sunat yang kita lakukan ini akan membawa kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, La yazalu abdu yatakarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Hamba aku ini, kata Allah, apabila dia ini sentiasa menghampirkan diri kepada aku dengan ibadat sunat, hatta uhibbahu, akhirnya membawa kepada Allah mengasihinya. Maka ulama mengatakan bahawa apabila sahaja kita ini menunaikan ibadat sunat, maka ibadat sunat inilah akan menjadi pembela, penampung pada ibadat yang wajib. Maka pada kesempatan yang Allah beri kita kesihatan, ada masa, maka cuba kita sedaya upaya mengerjakan ibadat sunat. Maka ada di kalangan kita kadang-kadang sembahyang wajib ini rajin, tetapi sembahyang sunatnya ditinggalkan. Kadang-kadang sembahyang sunat itu hanya dibuat di masjid sahaja. Bila di rumah saja, maka tidak sembahyang sunat. Contohnya bila di masjid mereka sembahyang sunat rawatib, maka sembahyang di rumah seperti musim baru ni PKP, maka sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah tidak dibuat dengan sembahyang sunat rawatib. Ini satu kerugian para jamaah sekalian. Kita lihat isteri Nabi SAW yang bernama Ummi Habibah. Ummi Habibah ini isteri baginda Rasulullah SAW. Suaminya seorang Rasul. Sudah pastilah mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi ketika mana Rasulullah SAW memberitahu kepada isterinya tentang kelebihan sembahyang sunat, rawatib, sembahyang sunat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, selepasnya 4 rakaat, sebelum 4 rakaat, kemudian sembahyang zuhur, lepas tu lepasnya itu sembahyang selepas pada zuhur 4 rakaat. Ya. Jadi bila Rasulullah memberitahu kepada Ummul Habibah, kalau kamu lakukan ini, haramallahu alaiha lahman minan nar, maka akan diharamkan ke atas kamu daging kamu daripada azab api neraka. Kata Ummi Habibah, selepas aku mendengar Rasulullah SAW memberitahu kepada aku akan diharamkan dagingnya daripada azab api neraka, maka aku tidak lagi meninggalkan sembahyang sunat rawatib 4 sebelum zuhur, 4 selepas daripada zuhur. Maka selagi mana kita diberi kekuatan kesihatan, maka kerjakanlah sembahyang sunat rawatib. Ya. Kerana sesungguhnya sembahyang sunat rawatib ini, kalau kita hitung, dia ada 5 kelebihan. Yang pertama, kelebihan dia menampung kekurangan yang wajib. Jadi sembahyang wajib kita, kalau kita rasa sudah sempurna, baik, alhamdulillah. Tetapi kalau rasa belum sempurna, buatlah sembahyang sunat rawatib. Kerana ada satu orang sahabat Nabi SAW, dia bertanya, Ya Rasulullah, saya hanya nak buat yang wajib sahaja. Saya nak tinggal yang sunat, boleh masuk syurga?
Rasulullah kata boleh seandainya yang wajib kamu sempurna. Kalau kamu yakin sempurna, tak apa. Tapi kalau kamu rasa belum lagi cukup sempurna, baiklah. Sedangkan Rasulullah sendiri pun melakukan ibadat yang sunat. Maka dalam keadaan macam itu, kita digalakkan. Yang pertama, dikatakan bahawa apabila kita mengerjakan sembahyang sunat rawatib, dia menampung sembahyang fardu kita yang kurang. Yang kedua, sembahyang sunat rawatib ini, dia ini kedudukannya lebih baik daripada dunia dan segala isi. Kalaulah diberi mengenai dunia dengan sembahyang sunat, sebenarnya sembahyang sunat itu lebih membawa kebaikan yang besar daripada dunia dan segala isi. Dan yang ketiga, orang yang sembahyang sunat rawatib akan mendapat rahmat daripada Allah. Maknanya Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Jadi dengan sebab itu, apabila kita mengerjakan sembahyang sunat rawatib, Allah mengasihi kita. Boleh jadi kita telah buat dosa. Pagi-pagi awal-awal buat dosa kadang-kadang. Tetapi bila kita sembahyang sunat, insya-Allah Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Dan yang keempat, bukan sahaja bila kita buat sembahyang sunat ni, Allah mengampunkan akan dosa kita. Maka dikatakan bahawa kita juga yang banyak dosa. Bukan sahaja sembahyang kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita ini dengan banyak dosa memberatkan kita amal ibadat, maka perbanyakkan ibadat sunat. Maka dengan perbanyakan ibadat sunat ini menyebabkan seseorang itu akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima itu akan didoakan oleh para malaikat. Kerana apabila kita duduk di dalam masjid, kita sembahyang, maka disebut dalam satu hadis mengatakan apabila saja orang duduk dalam masjid, dia belajar ilmu, dia sembahyang sunat, dia beribadat, dia akan mendapat rahmat daripada Allah. Nazala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Maknanya Allah Taala beri ketenangan di dalam hati, Allah Taala beri kasih sayang Allah kepada dia, Allah Taala beri doa para malaikat, Allah Taala tulis dia di kalangan nama orang-orang yang soleh. Moga-moga para jamaah kita jangan tinggalkan rakyat Malaysia, rakyat yang suka sembahyang sunat, insya-Allah. Allahu Akbar. Seronok bila Ustaz sebutkan tentang perkara ini. Para penonton pun ada yang sedang duduk atas tikar sejadah tu Ustaz. Dah standby dah, mungkin nak solat duha dan sebagainya. Baik. Al-Fadhil Ustaz, sebelum kita pergi lebih jauh, tadi Ustaz sebutkan banyak kelebihannya orang yang melakukan solat sunat ini, adalah orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada soalan bersama penonton kita di Facebook. Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, bagaimana tata cara solat rawatib dan bacaan surah yang khusus menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat rawatib? Bolehkah seorang yang bermusafir melakukan solat rawatib beserta dengan solat jamak kasar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Ini tak sabar-sabar ni Hana Wancik ni terus tanya. Bagaimana tata cara solat rawatib? Silakan Ustaz. Yang pertama, kita kena ucap tahniah juga kepada yang bertanya soalan, kerana soalan ni soalan yang agak baik dan memberi manfaat kepada yang lain. Dan di sini ada dua soalan. Jadi soalan yang pertama mengenai bagaimana tata cara kita nak mengerjakan sembahyang sunat rawatib. Jadi sembahyang sunat rawatib ini disebut oleh ulama ada sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Jadi rawatib ini mengatakan bahawa seorang yang mengerjakan sembahyang sunat tadi, sembahyang wajib, maka dia ini ada tambahan. Maknanya tambahannya kepada sembahyang sunat rawatib. Jadi apabila sahaja kita nak sembahyang sunat rawatib, sebaiknya adalah selepas kita sembahyang fardu dalam keadaan segera. Namun ada hadis yang mengatakan ada dua keadaan sebelum kita sembahyang sunat rawatib.
Ya. Dan ini dilakukan oleh imam biasanya. Yang pertama ialah apabila sahaja imam itu lepas sembahyang, dia akan berpaling sedikit belah kanan atau belah kiri ataupun berpaling terus kepada jemaah. Yang kedua, jangan bercakap. Jangan bercakap kecuali dengan berzikir. Jadi sebaiknya selepas daripada kita sembahyang sunat, sembahyang sunat, selepas daripada kita sembahyang fardu itu, kita nak sembahyang sunat rawatib, dia hendaklah dalam keadaan dua. Satu, dalam keadaan dia sudah bergerak, beralih. Kalau imam tu dia beralih daripada tu, maka afdal bagi orang yang nak sembahyang sunat itu, dia bangun, dia tidak sembahyang di tempat yang sama. Dia pergi tempat yang lain, maknanya beralih ada tempat, kemudian dia pun sembahyang. Tapi sebelum itu afdalnya dia berzikir. Jangan terus lepas sembahyang terus, kecuali kita ada musyakkah sangat. Jadi lepas daripada sembahyang itu jangan terus sembahyang sunat rawatib. Kita kena berzikir dahulu. Berzikir, kemudian bila nak sembahyang, duduk di tempat yang lain. Itu yang afdalnya begitu. Ini bagi selepas daripada sembahyang fardu. Adapun sebelum daripada sembahyang fardu ini, apabila sudah azan berkumandang, maka di situ jangan lagi berkata-kata. Jangan lagi bercakap-cakap perkara yang tidak ada kaitan. Maka ketika itu selepas pada azan kita menjawab azan, dan ketika itu afdal terus kita sembahyang sunat. Bila kita sembahyang sunat, selepas daripada sembahyang sunat itu, kadang-kadang imam tidak, bila itu muazzin itu tidak iqamah lagi. Kita sudah sembahyang sunat. Maka di situ afdal kita berdoa. Kerana antara doa yang afdal itu adalah antara azan dan iqamah. Jadi selepas kita sembahyang itu, kita pun berdoa. Dan boleh juga kita membaca wirid-wirid yang tertentu, zikir-zikir yang tertentu. Jadi kesilapan kebanyakan kita kadang-kadang selepas sembahyang sunat, dia pergi cakap dengan orang sebelah. Cakap dengan orang sebelah. Walaupun kita tanya sihat ke, walaupun begitu. Tapi yang afdalnya itu ialah kita berzikir, menyebut nama Allah. Kerana selepas daripada azan, kalau boleh tidak ada lagi perkataan yang lain. Yang ada zikrullah semata-mata. Jadi itu tata cara kalau kita nak sembahyang sunat, sembahyang sunat rawatib. Dan bagaimana pula surah itu, Ustaz? Surah itu disebut di dalam hadis. Sebenarnya dia sebut, dikata dalam hadis itu atas kita nak baca. Kalau nak panjang pun tak apa, nak baik pun tak apa. Tapi ada hadis yang khusus, hadis riwayat daripada Tirmizi, yang mana Nabi SAW di dalam sembahyang sunat rawatib, baginda SAW membaca surah rakaat yang pertama Fatihah dan juga Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua membaca Fatihah dan juga dengan surah Al-Ikhlas. Maka ini ada dalilnya. Namun sebenarnya kalau membaca surah yang lain itu tidak mengapa. Hanya ulama mengatakan bahawa seandainya kamu sembahyang sunat rawatib, surah yang afdal adalah surah yang pendek. Jangan baca Al-Baqarah pula. Saya ambil waktu nanti. Ambil waktu. Jadi nak bagi tahu bahawa boleh baca surah. Kadang-kadang kebanyakan menyangka cukup dengan Fatihah sahaja. Sebenarnya afdal kita menambah dengan surah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi berkaitan dengan orang yang musafir tadi tu. Tapi kita berehat seketika, boleh saya? Boleh. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang,
apa gunanya? Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan solat fardu kita dan tampunglah solat fardu kita itu dengan solat sunat. Baik, para penonton dirahmati Allah sekalian, kita nak sambung perbincangan kita. Sebelum rehat tadi, kita ada bersama dengan sahabat kita Hana Wanci. Ada tanya soalan yang kedua berkaitan dengan bolehkah seseorang yang bermusafir melakukan solat sunat rawatib beserta dengan solat jamak kasar, Ustaz? Silakan. Terima kasih. Soalan yang baik tapi tak sempat nak jawab tadi. Oh ya, Ustaz. Baik. Mengenai sembahyang sunat rawatib ini, dia sebenarnya mengiringi sembahyang fardu. Dan sembahyang sunat rawatib ini menampung sembahyang yang fardu tadi. Dan dalam ketika kita jamak qasar, dia jamak qasar ini, sembahyang ini dipanggil rukhsah untuk memberi keringanan. Jadi tujuan dia itu boleh dikasarkan daripada 4 rakaat pada dulu untuk meringankan. Ya. Maka ada ulama mengatakan bahawa sudah tidak afdal kerana sudah ringan. Tetapi kita berpegang dengan pandangan ulama seperti daripada yang ditulis dalam kitab daripada Khatib Syabini. Ya. Kitab Iqna' kalau tidak silap. Beliau mengatakan bahawa boleh seseorang itu harus untuk dia nak sembahyang sunat rawatib dalam keadaan jamak qasar. Maka ini di sini bermakna ada kekhilafannya. Bermakna sesiapa yang ingin sembahyang sunat rawatib ketika mana jamak qasar ada cara dia. Yang masalah kepada sembahyang zuhur dengan asar. Ada pun sembahyang maghrib dengan isyak tidak ada masalah kalau nak jamak qasar kerana lepas isyak tidak boleh sembahyang sunat. Tetapi bagi sembahyang asar, bila kita jamakkan zuhur dengan asar, bagaimana pula sembahyang sunat kita buat selepas pada sembahyang asar yang sudah kita kerjakan. Maka di atas inilah ada ulama mengatakan sudah tidak afdal. Kerana selepas asar sudah tidak ada sembahyang sunat. Namun ada pendapat daripada antaranya Khatib Syabini, kalau tidak silapnya Imam Buwaiti, Ibnu Qudamah dan beberapa ulama-ulama yang lain mengatakan boleh. Tapi caranya begini. Ya. Cara dia baik. Bagi sembahyang zuhur dengan asar, kita sembahyang zuhur. Jamak takdim. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar. Ketika mana kita nak sembahyang zuhur, kita sembahyang sunat qabliyah zuhur dulu. Lepas kita sembahyang sunat qabliyah zuhur, kita pun sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Ya. Dan kita terus sembahyang asar. Kerana lepas sembahyang zuhur tu, dalam jamak qasar dia kena segerakan. Jadi dalam keadaan macam itu kita terus sembahyang asar 2 rakaat. Bermakna 2 rakaat qabliyah, sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat, kemudian kita sembahyang ba'diyah zuhur. Lepas sembahyang ba'diyah zuhur baru sembahyang qabliyah asar. Maknanya boleh ke begitu lepas sembahyang asar? Boleh pendapat kata kerana dia masih lagi dalam waktu zuhur. Sebab dia sembahyang jamak takdim. Maka ini yang ditunjuk oleh ulama, seandainya ingin sembahyang sunat rawatib ketika mana sembahyang musafir. Tapi kebanyakannya orang tidak buat dah. Kerana apa? Kerana menganggap rukhsah, ini meringankan. Jadi bila dia sembahyang rawatib ini jadi panjang maknanya. Itu terpulang sebenarnya. Inilah keluasan agama kita. Keluasan agama kita menunjukkan bahawa sesiapa yang ingin sembahyang sunat rawatib boleh, tapi kena tahu caranya. Saya ulang sekali lagi. Sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang qabliyah 2 rakaat, sembahyang zuhur 2 rakaat yang fardu, 2 rakaat yang asar, jamak tadi, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat qabliyah asar. Begitu cara dia. InsyaAllah ini yang ditulis oleh ulama dalam kitab mereka, membolehkan sembahyang sunat rawatib ketika jamak qasar. Dalam kita mengambil rukhsah itu sendiri, kita nak kesempurnaan dalam kita melakukan ibadah solat. Jadi kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i dan kru Tanyalah Ustaz TV 3 dan 9 dan penerbit sekali. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai Johor, Ustaz ya. Ya, Haji Tukinon, apa khabar? Sihat?
Bila pagi Jumaat, pagi yang mulia, pagi hari Jumaat persoalannya Ustaz, saya nak tanya. Ustaz tadi ada menerangkan sebanyak sedikit berkenaan rawatib sebelum dan sesudah. Jadi saya nak minta Ustaz jelaskan sebab ada setengah rawatib lepas asar tak ada, lepas subuh tak ada. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan pada saya 5 waktu yang ada rawatib, yakni zuhur, asar, maghrib dan isyak subuh. Untuk pengetahuan saya, ada orang setengah buat kadang maghrib tak buat, ada setengahnya isyak buat subuh buat 2. Dan ada setengahnya subuh buat 4 pula. Jadi saya kurang pastilah Ustaz. Minta Ustaz terangkannya pagi ini ya. Itu sajalah soalannya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kau main lagi YouTube Kinon kita kan. Bertanyakan soalan. Betul juga tu Ustaz. Kadang-kadang kita tengok ada yang buat 2 rakaat, ada yang buat 4 rakaat, ada yang tak buat sebelum maghrib dan sebagainya. Mungkin ada sedikit penjelasan pada Al-Fatih Ustaz. Silakan. Mengenai sembahyang sunat rawatib ini, dia terpecah kepada 2. Satu dipanggil muakkad, satu dipanggil ghairu muakkad. Muakkad bermakna yang sangat dikuatkan, maknanya kita ambil bahasa mudah kita yang amat diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda tidak meninggalkannya. Adapun ghairu muakkad yang tidak dikuatkan itu, tidak diberatkan sangat itu berbanding dengan muakkad tadi, kadang-kadang ada Rasulullah meninggalkan dia. Maka dalam keadaan macam itu, sembahyang sunat rawatib ini ada yang semua 5 waktu dia ada qabliyah. Semua ada 5 waktu ada qabliyah. Dan pada ba'diyah ada 2 yang tidak ada ba'diyah. Satu lepas subuh, satu lepas daripada isyak. Asar. Lepas pada subuh, lepas pada asar. Maka lepas subuh, lepas asar, sembahyang sunat kalau dilakukan itu, dia panggil makruh tahrim. Tidak, dia maknanya tidak boleh dibuatkan sembahyang sunat. Tidak ada rawatib selepas daripada itu. Dan ini kerana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka di dalam hadis, Nabi SAW ada mengatakan bahawa sesiapa yang sembahyang, siang dan malam dia, man shalla kulla yaumin sinta asyaratan raka'atan tatawu'an ghaira faridatin buniyallahu lahu baitan fil jannah. Maknanya sesiapa yang mengerjakan sembahyang sunat, siapa yang mengerjakan sembahyang sunat 12 rakaat, sembahyang sunat itu selain daripada fardu itu, maka dibina baginya itu adalah istana ataupun rumah didirikan di dalam syurga. Maka dikatakan itu 12 rakaat itu adalah sembahyang sunat ghairu muakkad. Sembahyang sunat ghairu muakkad, sembahyang sunat yang tidak dikuatkan. Maka sembahyang sunat ghairu muakkad ini jumlahnya 12. Jumlahnya 12, yakni 4 rakaat. 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Ini yang kata ada yang buat 2, ada yang buat 4. Maknanya 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum daripada maghrib, 2 rakaat sebelum pada isyak, 2 rakaat sebelum daripada isyak. Maka jadi dia berapa? Daripada 12. 12. Ini dia panggil ghairu muakkad. Ya. Ada pun satu lagi muakkad itu adalah 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum pada zuhur, 2 rakaat lepas daripada zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Hanya disebut di dalam hadis 2 rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Rakaataini ba'dal isyak fi baitihi. Rakaataini qabla salatil subhi. Jadi dikatakan bahawa 10 itu sembahyang sunat yang muakkad. 10 itu kita ulang sekali lagi, dikatakan bahawa 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas pada maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada orang sembahyang 4 rakaat zuhur. Ya. Kalau dia sembahyang 4 rakaat zuhur, dia telah mengambil muakkad dan ghairu muakkad.
Kalau dia sembahyang 2 rakaat saja sebelum zuhur, dia hanya mengambil muakkad saja. Dia tidak mengambil ghairu muakkad. Maka demikianlah dikatakan bahawa Rasulullah SAW kalau muakkad itu Rasulullah sentiasa buat, tidak pernah tinggalkan. Tapi kadang-kadang ada Rasulullah meninggalkan ghairu muakkad. Supaya dapat membezakan yang mana satu muakkad, yang mana satu ghairu muakkad. Jadi bagi orang yang ingin sembahyang sunat, kalau kita tengok dia ni rajin sungguh buat 4 rakaat. Bermakna dia telah mengambil ghairu muakkad dengan muakkad. Maka begitulah juga yang lain, hanya tidak ada sembahyang lepas zuhur, lepas asar dengan lepas subuh. Sembahyang sunat muakkad tidak ada pada 2 waktu itu. Oh, subhanallah. Inilah dia. Kita perlu buat jadual dalam kita melakukan solat sunat ini supaya apa? Kita tidak tertinggal seperti mana Nabi SAW tidak meninggalkan solat sunat muakkad. Begitu saya. Baik, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Omar sihat tu? Alhamdulillah saya sehat. Dai Ustaz sehat ya. Alhamdulillah. Jadi soalan boleh dengar Dai ya? Ya. Jelas suara saya Dai. Okey, memang merdu hari ini. Saya Silakan Tuan Omar. Dai tak dengar tadi peringkat awal tadi. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Ada Ustaz ada menyebut mengenai jamak tadi tu, jamak takdim dan jamak takhir tadi tu bagi orang yang musafir, dan Ustaz dah menyerahkan cara untuk kalau sekiranya kita nak buat sunat rawatib. Soalan saya Ustaz, sekiranya kita buat zuhur di dalam waktu asar ini. Ini yang kadang-kadang terkeliru ni, biar tahu jangan keliru hari ini Ustaz. Jadi soalan saya, apabila mereka buat sunat rawatib dan menjamakkan antara zuhur ke asar, waktu asar dibuat makna dah terlepas jauh dalam perjalanan singgah di RNR dan buat jamak takhir ni, jamak yang dibuat dalam waktu asar ni, zuhur dibuat dalam waktu asar ni, dan mereka terus melakukan juga sunat rawatib ini. Apakah hukumnya haram ke bagaimana ke Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz pada pagi ini supaya biar tahu jangan keliru. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklumlah Tuan Omar kita ni kok rajin berjalan agaknya. Tu dia tanya betul-betul tu ya. Tadi sebelum daripada perbincangan kita tadi, Ustaz dah ceritakan tentang solat jamak takdim. Jadi bagaimana takhir ni pula? Silakan. Mengenai sembahyang jamak takhir, yakni kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Ada perbezaan sedikit. Sebelum kita masuk rawatib ini, kita nak bagi tahu tentang sembahyang takdim dengan takhir. Kalau takdim ini kita sembahyang zuhur, kita hendaklah bersegera dengan asar. Tetapi ada pun dalam bab sembahyang asar dan jamak takhir, kita tidak diwajibkan segera. Kalau kita sembahyang zuhur, kita sembahyang kita boleh buat asar dulu, zuhur boleh. Ataupun zuhur, asar pun boleh. Itu tidak masalah. Kalau jamak takdim, kita kena lepas buat zuhur, terus buat asar. Tapi kalau jamak takhir, lepas buat zuhur, kita lambat-lambat akhir asar, boleh. Maknanya. Jadi dalam keadaan itu, kita susun balik. Kalau kita jamak takhir. Kalau jamak takhir, kita nak sembahyang asar dulu, contohnya. Sembahyang asar. Kalau kita nak sembahyang asar dulu, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Qabliyah asar yang afdal buat 4. 4 lah kalau afdal. 4. Jadi 4 ini disebut rahimallahu amran man shalla arba'an qabla asri. Itu dia akan dapat rahmat kalau dia sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Baik, kalau sama ada buat 4 ataupun 2, dia sembahyang sunat qabliyah asar dulu. Lepas sembahyang sunat qabliyah asar, dia pun sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, dia nak terus sembahyang zuhur selalu pun boleh. Dia nak sembahyang sunat qabliyah zuhur dulu pun boleh. Qabliyah zuhur dulu, lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu barulah ba'diyah zuhur. Itu 2 caralah boleh. Maknanya, itu. Ini bagi sesiapa yang rajin, dia nak sembahyang sunat rawatib juga dalam musafir. Maknanya, itu cara dia. Jadi, boleh ke tidak boleh? Haram ke tidak haram? Tidak. Hukum dia tidak jatuh haram kerana ada ulama yang membolehkan dia. Membolehkan dia sembahyang sunat rawatib dalam keadaan musafir.
Hanya satu pendapat lagi yang mengatakan sudah tidak afdal, kerana rawatib itu kita sembahyang kerana sembahyang jamak itu sembahyang yang rukhsah, nak ringankan. Allah sudah ringankan kita katanya. Maka tidak perlu lagi sembahyang rawatib. Ini khilaf, maka terpulang atas kita. Nak sembahyang sunat rawatib pun boleh, nak sembahyang sunat sembahyang rukhsah sahaja pun boleh. Itu terpulang. Allahuakbar. Subhanallah. Sebab apa Ustaz? Sebab ayah-ayah kita di rumah tu mungkin dah jadi kebiasaan mereka lah Ustaz. Kalau tak lakukan ni macam lumpuh sebelah tangan. Oleh sebab itu mereka melakukan solat sunat rawatib ni walaupun mereka dalam keadaan musafir. Baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook ada soalan untuk kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya solat fardu terlewat dilakukan, adakah solat sunat rawatib qabliyah masih boleh untuk didirikan? Yang kedua, Rasulullah SAW menggalakkan solat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Adakah solat yang Rasulullah SAW maksudkan itu dari jumlah sunat muakkad yang tidak kepada ghairu muakkad? Yang ketiga, apakah kelebihan orang yang menjaga solat sunat rawatib 12 rakaat dengan berterusan setiap hari? Dan apakah ganjaran bagi solat sunat rawatib subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Masrifah Nur. Lenguh jari menaik tu ya. Terima kasih Kak Masrifah. Mudah-mudahan soalan ini memberi manfaat kepada kita. Baik Ustaz, kita nak pergi satu persatu. Ya, soalan yang cukup menarik. Pertama sekali ditanyakan kepada kita, kalau dah terlambat ni Ustaz, ya, adakah kita nak buat juga qabliyah ni? Silakan Ustaz. Apabila kita sembahyang, yang afdalnya sembahyang itu dalam keadaan awal waktu. Itu yang paling afdal, sembahyang fardu kita. Tetapi seandainya seseorang itu nak melakukan juga sembahyang sunat qabliyah, sedangkan waktu itu masih ada lagi, dan maka hukum dia harus boleh dia nak sembahyang, maknanya sembahyang sunat qabliyah. Qabliyah selagi mana ada waktu. Lepas pada sembahyang qabliyah, sembahyang yang wajib, kemudian dia sembahyang ba'diyah. Maka hukum dia boleh selagi mana ada waktu. Jadi yang seafdalnya dia sembahyang awal waktu supaya qabliyah itu tidak dilewatkan. Maka dalam keadaan itu, yang pertama persoalan dia boleh ke tidak boleh, maka jawapannya boleh selagi mana waktu tidak habis. Tetapi seandainya kalau dia ini kalau orang Terengganu kata sepuk-sepuk, maknanya ngam-ngam, dia punya masa memang sekadar yang wajib saja. Maka ketika itu gugurlah sembahyang sunat rawatib dan hendaklah dia sembahyang yang wajib sahaja, kerana waktu sudah begitu sempit untuk dia. Namun maknanya yang afdal dia hendaklah dia sembahyang fardu itu awal waktu. Itu yang paling afdalnya lah. Bergantung kepada masa kita lah Ustaz. Masa kita. Baik, masa kita berehat sekarang. Jadi kita berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak tanya tentang kelebihan solat sunat rawatib. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sabar dulu ya. Nak buat solat sunat tu habiskan kita punya Tanyalah Ustaz dulu. Sebab apa? Pahala menuntut ilmu ni mungkin lebih besar Ustaz ya. Baik, kita nak teruskan kepada soalan sahabat kita Masrifah Nur Jamain. Soalan yang kedua diberikan kepada kita. Sebelum kita nak sebut tentang kelebihan solat sunat rawatib ini, kita nak bacakan soalannya. Rasulullah SAW menggalakkan solat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Adakah solat yang Rasulullah SAW maksudkan itu
dari jumlah sunat muakkad dan tidak kepada ghairul muakkad? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Kita sambung balik persoalan beliau itu. Ya. Jadi mengenai sembahyang 12 rakaat ini, kita ada nyatakan tadi dan ada dalam satu hadis yang lain mengatakan mami abdi muslimin yusalli lillah kulla yaumin sintan raka'ataini raka'atan tatawwu'an ghaira fardhatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Maka tidak ada satu orang Muslim yang dia ini melakukan sembahyang sunat 12 rakaat, Allah Ta'ala binakan dia itu istana di dalam syurga. Maka berdasar hadis ini tidak disebut sembahyang sunat rawatib. Hanya disebut tatawu'an sahaja, sembahyang sunat sahaja. Maka ada ulama mengatakan bahawa 12 rakaat ini, pendapat yang berdasarkan hadis ini ada mengatakan 12 rakaat ini adalah orang yang sembahyang 12 rakaat. Tak kira duha ke, capur-capur, semua jadi 12. Capur-capur jadi 12. Kerana dalam hadis yang pertama yang kita baca tadi umum. Ya. Umum saja. Dia tidak sebut rawatib dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa yang pertama, kalau buat 12 rakaat, kamu akan dapat istana dalam syurga. Namun, dalam hadis ini pula dihuraikan dalam hadis yang lain pula. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man salla kulla yaumin wa lailatin sinta raka'atai. Lalu disebut jumlahnya, raka'ataini qabla zuhri, raka'ataini ba'daha, wa arba'an qabla asri, raka'ataini qabla al-maghribi fi baitihi wa raka'ataini qabla al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salatil fajri. Jadi dalam hadis yang ini pula dia hurai balik 12 rakaat itu apa. Maka sesiapa yang sembahyang 12 rakaat siang dan malam dia buat tadi, maknanya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum berada isyak. Ya. Berada isyak tadi mencukupkan 12 rakaat, banallahu lahu baitun fil jannah. Hadis yang sama, maksud yang sama juga, Allah Taala membina istana dalam syurga. Maka di sini mengenai 12 rakaat ada 2 pendapat. Pendapat pertama, dapat 12 rakaat, dapat istana dalam syurga itu 12 rakaat termasuk sunat-sunat yang lain. Termasuk sunat, tak kira capur dengan duha, capur jadi 12 rakaat. Jadi 12. Dan satu lagi pendapat mengatakan berdasarkan hadis yang Nabi huraikan mengatakan bahawa 12 rakaat itu adalah sembahyang rawatib ghairu muakkadah. Jadi persoalannya, kita kalau boleh cari 12 rakaat di dalam ghairu muakkadah. Kalau tak boleh, capur yang duha apa-apa sikit. Biar cukup 12. Begitu. Ini menggalakkan kita mengerjakan ibadat sunat. Terbeliak dah mata makcik kita kat rumah tu bila Ustaz sebutkan istana di syurga tu Ustaz. Rumah banglo kita pun kita dah rasa hebat dah. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang solat sunat rawatib. Baru satu Ustaz sebut tu, iaitu membina istana di syurga. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit lagi gambaran supaya dapat menarik minat kita untuk melakukan solat sunat rawatib ini. Apa lagi kelebihan yang mungkin Ustaz boleh ceritakan berdasarkan soalan daripada Mas Ripah Nur tadi? Apakah kelebihan orang yang menjaga solat sunat rawatib 12 rakaat dengan berterusan setiap hari? Dan apa ganjaran Ustaz? Silakan. Jadi mengenai sembahyang sunat rawatib ini, 12 rakaat ini yang banyak, yang khususnya disebut istana lah. Disebut istana, dan termasuk juga hadis yang lain mengatakan bahawa khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan segala isi. Kali ini kita nak datangkan satu cerita. Silakan Ustaz. Satu cerita. Ada satu orang sahabat Nabi, radhiyallahu anhu, beliau ini kesedihan. Jadi selepas daripada sembahyang, beliau kesedihan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, baginda melihat lelaki itu kesedihan. Apa yang menyebabkan lelaki itu bersedih? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah tidak tahu ke dia sudah kehilangan seekor unta merah yang besar. Dulu unta merah yang besar ni makna satu nilai yang besar lah. Kalau kita tengok macam ada kereta mewah lah, tiba-tiba kehilangan, kereta mewah tu hilang. Memang bersedih. Yalah, tak ada insurans. Jadi dalam keadaan macam itu,
sahabat kata, ya Rasulullah, dia kehilangan seekor unta merah yang besar. Itu yang bersedih. Rasulullah pun berkata pada sahabat, aku menyangka dia kehilangan rakaat. Rupa-rupanya hanya seekor unta merah yang besar saja. Jadi dia mendengar apa yang Rasulullah kata, seolah-olah benda itu tak besar, tak ada apa-apa pun. Lalu dia pergi berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah 2 rakaat itu lebih besar daripada unta merah yang besar yang saya hilang tadi? Rasulullah mengatakan 2 rakaat itu lebih besar daripada dunia yang penuh dengan unta merah. Maknanya, jadi sahabat pun faham, begitu 2 rakaat itu begitu besar sekali. Itu baru 2 rakaat. Maknanya kalau orang dapat harta benda banyak atas muka dunia, belum tentu lagi dia bahagia. Kadang-kadang banyak harta, banyak musuh. Kadang-kadang hati tidak tenang. Betul. Tetapi pasti orang yang mengerjakan sembahyang ibadat itu hatinya tenang. Ada mengatakan lebih baik pada dunia dan segala isi adalah ketenangan hati. Ada yang mengatakan kebahagiaan yang kamu kecapi dengan sebab kamu banyak sembahyang sunat. Dan dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan melimpahkan berbagai limpahan rahmat ataupun kurniaan yang besar kepada orang yang sembahyang sunat. Sehingga dikatakan bahawa sembahyang sunat ini para sahabat berebut-rebut tidak tinggal mereka. Kerana apa? Mengetahui akan kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan. Kereta besar boleh dibeli, tetapi kebahagiaan tak ada siapa yang mampu membelinya. Oleh sebab itu, carilah kebahagiaan itu daripada solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi abang-abang kita di rumah, kalau malas solat sunat rawatib ni, tengok kereta besar kita tu. Ya? Yang mana solat sunat kita tu lebih besar daripada itu, Ustaz. Ya? Baik, kita ada sahabat kita di Facebook, Rahiza. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah solat sunat rawatib ini boleh dilakukan secara berjemaah? Terima kasih, mohon pencerahan Ustaz. Kak Zah Cenor Pahang. Terima kasih Kak Zah ya. Betul juga Ustaz. Boleh tak berjemaah? Nanti orang pelik pula Ustaz ni. Silakan Ustaz. Yang bertanya Kak Zah tu, Kak Zah pernah tengok tak orang sembahyang rawatib berjemaah? Tak pernah tak lagi. Tak pernah tengok lagi. Okey, baik. Itu dari segi realiti hari ini masyarakat kita tengok, dan saya sendiri pun tak pernah jumpa orang sembahyang sunat rawatib secara berjemaah. Maka di antara yang mengatakan tidak ada sembahyang sunat rawatib yang jemaah, antaranya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menyatakan tidak ada sembahyang sunat rawatib secara berjemaah. Namun ada ulama yang lain mengatakan boleh. Seperti Khatib Syabini mengatakan boleh. Yang pertama, seandainya untuk pengajaran. Seperti kita buat kelas padu ain budak-budak. Lepas tu kita pun khabar budak-budak. Lepas pada ini kita sembahyang sunat rawatib. Maka dilakukan secara berjemaah. Ikut Ustaz ni. Maka ada ulama membolehkan dia. Yang pertama dengan sebab mengajar. Sebab mengajar. Yang kedua adalah untuk membangkitkan semangat supaya kita rajin sembahyang sunat. Kalau tidak, dia mengambil contoh seperti Saidina Umar ini, dia tengok orang sembahyang masing-masing, dia gabung jadi sembahyang tarawih berjemaah. Contohnya. Jadi setelah melihat keadaan, kalau seorang guru di madrasah contohnya, dia tengok pelajar-pelajar malas sungguh sembahyang rawatib. Maka guru tadi minta buat sembahyang berjemaah. Contohnya. Maka ulama membolehkan dia atas sebab-sebab yang tertentu. Macam berzikir juga Ustaz. Ya, begitu. Jadi dalam keadaan macam ini, kalau ditanya mengenai kebanyakan ulama mengatakan tidak dilakukan sembahyang rawatib secara berjemaah. Hanya beberapa ulama membolehkan dengan sebab-sebab yang tertentu. Untuk menggalakkan sembahyang sunat, contohnya untuk pengajaran dan seumpamanya. Maka bagi orang yang baru-baru nak belajar sunat, kalau dia sembahyang sunat rawatib berjemaah, biarkanlah dia. Setelah diberi ilmu, dia pun dapat tahu. Jadi sudah melazimi sembahyang sunat itu satu perjalanan yang baik. Sebab itulah untungnya kita menimba ilmu pada hari ini. Baru kita tahu rupanya ya. Jadi pelik sangatlah Ustaz ya. Kalau solat sunat rawatib berjemaah nanti ada pula orang sembahyang zuhur belakang ikut kita. Jadi baik Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Ismail. Okey, soalan saya Ustaz pagi ni dia tanya. Ya, silakan. Setiap waktu solat fardu di Mekah atau Madinah akan adakan solat jenazah. Ya. Okey, selepas kita solat jenazah, bolehkah kita solat sunat rawatib? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Mekah tu Ustaz, biasa Ustaz ya. Setiap waktu mesti ada solat jenazah ni Ustaz. Adakah kita utama yang tu dulu ke ataupun rawatib ni terlebih dahulu? Silakan Ustaz. Jadi sesiapa yang pergi ke Mekah mengerjakan umrah ataupun haji, memang biasa berlaku orang akan sembahyang sunat, orang akan sembahyang sunat jenazah. Dan bila sembahyang sunat jenazah tu kadang-kadang selepas bagi salam terus bagi tahu. Maknanya akan ada sembahyang sunat jenazah. Jadi ketika itu ada yang jemaah dia masih dia sembahyang sunat rawatib, dia tidak sembahyang jenazah. Maka begini maknanya, yang sebaiknya bila kita berada di Mekah contohnya, apabila berlaku saya sembahyang jenazah, maka afdal kita sembahyang jenazah terlebih dahulu. Kerana 2 rakaat di Masjidil Haram itu menyamai 100,000 pada di masjid-masjid yang lain. Kita ambil di situ. Kemudian selepas daripada itu kita sembahyang sunat rawatib. Kerana di tanah suci di Masjidil Haram tidak menjadi masalah pada perkara tersebut. Kemudian dikatakan bahawa kita mengambil itu kerana sembahyang, kalau kita buat sembahyang sunat rawatib terlepas pula sembahyang jenazah. Tapi kalau kita sembahyang jenazah, kita boleh lagi buat sembahyang sunat rawatib. Contohnya rawatib ba'da zuhur, lepas pada zuhur. Masih ada lagi. Jadi di situlah kalau ditanya boleh, tidak jadi masalah. Kerana di Mekah itulah peluang untuk kita merebut pahala ibadat sebanyak-banyaknya. Ada kita tengok tu Ustaz sampai bekerja-kerja nak sembahyang rawatib lepas tu sebab nak dapatkan solat sunat jenazah tu Ustaz. Baik. Ada sahabat kita Ustaz di Facebook bersama dengan Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan 2 rakaat solat sunat sebelum subuh adalah lebih baik dari dunia dan seisinya, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khair. Ni dia Ustaz. Kadang-kadang kita sebut orang kaya ni berharta dan sebagainya. Tapi orang yang solat sunat sebelum subuh ni sebenarnya orang kaya. Dunia dan seisinya. Silakan Ustaz. Sebagaimana yang Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, man shalla raka'ataini qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sesiapa yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum pada subuh, dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka disebut dalam hadis yang lain, berita gembira bagi mereka yang pergi sembahyang dalam keadaan waktu masih lagi gelap. Lalu mereka pergi sembahyang berjemaah dan masuk di dalam masjid, dia sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian sembahyang sunat lagi sebelum pada subuh. Sembahyang sunat sebelum pada subuh ini disebut dalam hadis yang lain, disebut dalam kitab fiqh haji, mengatakan bahawa akada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazihi salah. Rasulullah sangat mengambil berat mengenai sembahyang ini sehingga dikatakan bahawa Rasulullah sangat mengambil berat kepada perkara sembahyang sunat subuh ini sehingga Rasulullah sangat-sangat menggalakkan sahabat jangan meninggalkan sembahyang sunat fajar, yakni sebelum subuh, kerana dia lebih baik daripada dunia dan segala isi. Apa makna lebih baik pada dunia dan segala isinya? Maka yang dimasukkan oleh lebih baik pada dunia dan isinya disebut oleh para ulama, mengatakan bahawa nilaian di sisi Allah, kalaulah kamu nilai dengan Allah memandang 2 rakaat kamu dengan dunia dan segala isi, sedikit pun Allah tidak memandang dunia dan segala isi kecuali memandang 2 rakaat yang kamu kerjakan. Sebab itu disebut dalam hadis, kalau Allah memandang dunia ini dengan sebelah sayap nyamuk pun, maka tidak akan diberi minum orang yang tidak beribadat kepada Allah ini manusia titik air pun. Maka mengatakan bahawa kalau kamu sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, Allah memandang kamu lebih daripada dunia dan segala isi.
Dan dengan kata ulama juga mengatakan bahawa sesiapa yang sembahyang sunat sebelum daripada subuh, dia akan mendapat kebaikan, dia akan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu berpanjangan sampai ke negeri akhirat, melebihi mendapat harta benda dunia semacam Qarun yang banyak dapat harta benda dunia itu banyak tetapi tidak mendapat kebahagiaan. Maknanya. Lalu berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahawa seandainya kamu ingin mencari kebahagiaan, kebahagiaan itu ada dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beruntungnya lah Ustaz orang yang mengerjakan solat sunat sebelum subuh ni. Sebab itulah waktu PKP dulu saya sembahyang jemaah dengan mak ayah saya. Mak saya kata solat sunat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya besar. Rupanya inilah kelebihan dunia dan seisinya. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak tanyakan kepada Ustaz berapa rakaat limit untuk kita solat sunat rawatib ini. Kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada para penonton sekalian, kita dah berada di blok akhir TV3 ya. Jadi para penonton sekalian yang mendapat butir-butir mucara pada Al-Fatihah Ustaz, jangan lupa tulis di ruangan komen agar sahabat-sahabat kita mungkin ada yang tertinggal tadi tu dapat manfaat daripada pertemuan kita pada hari ini. Baik Ustaz, kita nak meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Ustaz sebutkan tadi 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi ada yang mungkin bersemangat lebih lah agaknya Ustaz ya. Nak buat sampai 8 rakaat, 10 rakaat. Boleh ke macam tu Ustaz? Silakan. Mengenai sembahyang sunat rawatib yang ditunjuk oleh Nabi SAW, rakaat yang paling banyak adalah 4 rakaat. Ya. 4 rakaat. Maka tidak boleh lebih daripada itu kerana tidak didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan juga para ulama-ulama hanya menyertakan perbahasan mereka pada sembahyang sunat rawatib 2-4 begitu saja. Tetapi dikatakan bahawa ada sampai lepas antara maghrib dengan isyak sampai orang sembahyang 8 rakaat, 20 rakaat. Jadi kita kena tengok apakah yang mereka sembahyang. Jadi ada ulama mengatakan bahawa sembahyang itu yang boleh kita buat sampai 8, hanya rawatib itu dia punya kadar sampai 4 saja. Ya. Namun dikatakan bahawa kadang-kadang dibuat dengan sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat awabin, sehingga ulama mengatakan sembahyang sunat awabin sampai kepada 20 rakaat boleh. Boleh buat 8, boleh buat tu. Hanya kalau nak buat 8, jangan lepas maghrib itu sembahyang sunat awabin ni masanya antara maghrib dengan isyak. Ya. Jadi ketika itu nak sembahyang 8, jangan niat rawatib belaka. Ya. Maknanya. Jadi niatlah lepas maghrib itu 2 rakaat, lepas tu yang lain tu dengan sembahyang sunat awabin. Itu boleh. Jadi kalau kita tengok sembahyang sampai 8 rakaat, 10 rakaat sampai 20 rakaat antara maghrib dengan isyak, kita kena tanya dulu. Antum ni sembahyang sunat rawatib ke? Dia kata saya sembahyang sunat rawatib tu sebab saya rajin. Itu tak boleh kerana Nabi SAW bersabda, man ahdasa min amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun. Sesuatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu, yang tidak ada dalil-dalil daripada Rasulullah itu amalan itu ditolak. Tetapi bila ada contoh pada sembahyang sunat awabin, itu boleh. Jadi pastikan kita beramal itu dan berdasarkan ilmu, biar kita tahu jangan keliru. Oh, nampak. Itu tagline kita dalam Tanyalah Ustaz. Baik, sahabat kita di Facebook Ustaz, ada satu soalan yang cukup menarik yang boleh kita kongsikan. Kita bersama dengan Zaleha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya,
adakah mesti kita solat sebelum solat fardu sebaik sahaja azan habis atau walau telah lama masuk waktu, kita masih boleh tunaikan solat sunat sebelum solat fardu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz daripada Johor Bahru. Terima kasih Kak Zaliha kita ni. Mungkin kita terlewat sedikit tapi sayangkan solat sunat tu Ustaz. Ya. Mungkin boleh ke kita lakukan? Silakan Ustaz. Mengenai sembahyang sunat rawatib yang afdalnya selepas daripada azan berkumandang itu, kita mengerjakan sembahyang sunat rawatib. Itu yang sebaiknya supaya kita tidak maknanya bercakap dengan perkara-perkara yang lain. Maka seandainya terlewat kita nak sembahyang sunat rawatib sebagaimana kita bagi tahu itu boleh. Tapi kita tengok dulu kenapa Isyak ada setengah-setengah masjid memang dia sembahyang Isyak lambat. Ya. Sembahyang Isyak lambat, ada yang Isyak lambat, ada yang subuh lambat. Kenapa dilambatkan? Bila ditanya mungkin dia jawab kerana menunggu jamaah. Beri peluang pada jamaah. Maka kita walau begitu itu afdal kita sembahyang. Kalau setengah-setengah tempat juga ada yang dia sembahyang 2 rakaat dulu, kemudian maknanya nak tunggu iqamah itu lambat. Maka bila iqamah itu lambat diisi dengan zikir-zikir, baca-baca Al-Quran dan seumpamanya. Maka sebaiknya selepas daripada azan berkumandang kita terus dengan sembahyang sunat rawatib. Tapi kalaulah selagi mana sembahyang fardu itu maknanya ada waktu lagi, tidak sempit pada sembahyang fardu itu, maka boleh lagi kita nak sembahyang sunat rawatib. Maknanya sebaiknya sembahyanglah di awal waktu dan sebelum sembahyang sunat rawatib itu ingat jangan bercakap benda-benda yang lain. Terus pada ibadat. Ini kita memanfaatkan masa sebaik mungkin. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Siapa di talian? Ya, silakan. Saya Haji Siti Mira. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Siti Munira dari Pekanan Johor. Yang bertanya, boleh tak kita sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat di surau, lepas tu sambung 2 rakaat di rumah? Yang kedua, betulkah Ustaz ada yang mengatakan siapa yang mengerjakan sembahyang 4 rakaat ba'diyah selepas Isyak dan 4 rakaat qalbiyah sebelum zuhur sama-sama pahalanya kita sembahyang sunat malam Lailatul Qadar? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Hajah Siti Munirah atas soalan yang diajukan. Menarik soalan Ustaz ya. Maknanya kita solat sunat di masjid dan 2 rakaat lagi di rumah tu Ustaz. Adakah dibenarkan? Bagaimana tu Ustaz? Silakan. Mengenai kita sembahyang sunat rawatib ini ada dalil Nabi SAW sembahyang sunat rawatib lepas Isyak sembahyang di rumah. Seperti mana yang kita mengatakan dalam hadis wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Maka Rasulullah sembahyang 2 rakaat lepas Isyak di rumahnya. Maka Rasulullah sembahyang di rumah pun ada, di masjid pun ada. Jadi kalau kata nak sembahyang 2 rakaat di rumah, kemudian balik nak sembahyang pula 2 rakaat lagi duduk di masjid, balik pula sembahyang 2 rakaat di rumah, itu tidak menjadi masalah, dibolehkan. Tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah SAW banyak Rasulullah sembahyang di rumah, sembahyang sunat rawatib ini kerana rumah Nabi berhampiran. Jadi bagi siapa yang rumah jauh dengan masjid, tidak digalakkan sembahyang sunat rawatib di rumah. Nanti kalau dia sembahyang sunat rawatib di rumah, nanti dia pergi ketinggalan yang fardu. Maka siapa yang rumah dekat afdal. Kerana apa? Ini amalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW sembahyang di rumah. Dalam waktu yang sama ada juga Nabi sembahyang di masjid. Jadi dalam keadaan macam itu tidak ada masalah. Adapun mengenai sembahyang itu seumpama mendapat pahala seperti Lailatul Qadar. Ada mengatakan demikian, tetapi sebenarnya tidak sama dengan Lailatul Qadar yang kita cari 10 malam yang terakhir. Hanya beritahu bahawa itu satu jalan untuk kita menggalakkan seperti kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, tetapi malam itu bukan malam Ramadan. Maknanya
dia ada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh para ulama. Ya. Maka sebenarnya ini pandangan-pandangan ulama yang menggalakkan kita untuk melakukan ibadat dan ini tidak menjadi satu kesalahan. Jadi insya-Allah moga-moga kalau kita buat perkara yang umpama itu mendapat kelebihan sebagaimana malam Lailatul Qadar dari segi pahala. Tapi dari segi kedudukan malam Lailatul Qadar tetap tidak sama. Yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kita meletakkan satu kelebihan itu untuk menarik minat kita, itu tak jadi masalah tidak saya. jadi masalah. Subhanallah. Kita ada soalan bersama dengan sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, saya ada satu persoalan lah yang nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita dah ada soalan bersama sahabat kita ni, Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam solat fardu ada solat rawatib, ya. Soalan saya, apakah kita perlu qada solat-solat fardu yang tertinggal dahulu baru laksanakan solat rawatib? Adakah sempurna solat rawatib jika tertinggal dalam satu waktunya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang cukup baik ni Ustaz, ya. Kasih Nurul Shah ni dia bertanya kepada kita, mana lebih utama, rawatib ke qada ni Ustaz? Silakan. Mengenai persoalan ini, memang bagus soalan ini. Terfikir tak terfikir kita. Ya. Jadi mengenai soalan orang yang ada qada sembahyang. Qada sembahyang ini dia panggil hutang yang wajib kita bayar kepada Allah Ta'ala. Dan sembahyang sunat. Baik di sini banyak isu yang membahaskan. Ada yang mengatakan kalau orang sembahyang sunat tidak sah sebab ada qada. Ada mengatakan demikian. Jadi sebenarnya kita berpegang pendapat, satu, sembahyang sunat boleh dilakukan walaupun ada qada. Tapi bagaimana cara nak mengerjakannya? Jadi sekarang ini kita sembahyang. Lepas sembahyang kita nak qada dulu ke kita nak sembahyang rawatib? Baik, kalau kita nak buat belaka dua-dua, maka kita bagikan hak dia. Hak rawatib mengiringi fardu. Ya. Kita sembahyang isyak, kita pun sembahyang sunat, kita pun sembahyang ba'diyah isyak. Barulah kita qada. Masa tu luas. Masa lah. Sebab qada dia tidak ada masa yang khusus. Dia boleh buat maknanya. Tetapi kalau diberi pilihan, saya nak buat sembahyang sunat ke nak sembahyang qada? Buat qada lah kalau kamu tidak mau sunat. Tapi kalau nak buat dua-dua, lepas pada sembahyang sunat fardu, sembahyang sunat rawatib dulu baru sembahyang qada. Ya. Begitulah maknanya. Jadi sembahyang qada, sembahyang perlu, yang qada tu perlu dilaksanakan. Maknanya masa itu luas, kita susun dengan baik supaya dua-dua kita dapat. Subhanallah, inilah indahnya Islam. Baik, Ustaz, kita nak tahu juga dalam keadaan solat sunat ba'diyah selepas isyak. Ya, selepas isyak, jadi mungkin ialah lepas solat isyak tertidurlah gamaknya. Ya, pukul 3 pagi baru terjaga. Waktu itu baru nak solat sunat ba'diyah isyak. Boleh ke macam tu Ustaz? Satu ketika Nabi SAW menyatakan pada sahabat, mengatakan bahawa tidak ada sembahyang sunat selepas pada asar. Maka sahabat pun faham keadaan itu. Tiba-tiba satu hari Rasulullah sembahyang sunat lepas asar. Hadis riwayat Tirmizi. Wujud dalam kitab Bahrul Mazi ada kisah dia. Jadi sahabat rasa hairan. Takut-takut Rasulullah batalkan yang dahulu. Selepas daripada itu, sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah sembahyang sunat lepas daripada asar? Rasulullah mengatakan dia mengqadakan sembahyang yang dia tinggal qabliyah asar. Ya. Kerana selepas daripada sembahyang itu, selepas daripada qabliyah ba'diyah zuhur. Dia kata Rasulullah menceritakan bahawa selepas daripada Rasulullah sembahyang zuhur, Rasulullah didatangi tetamu. Maka kesibukan Rasulullah melayan tetamu ini sehingga Rasulullah tertinggal sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Maka Rasulullah mengqadakan dia lepas daripada asar. Maka berdasarkan kisah ini mengatakan bahawa boleh kita nak mengqadakan solat sunat pun boleh qada. Sunat boleh qada. Jadi begitulah maknanya menyuruh kita kepada mengqadakan sembahyang bagi orang yang biasa dengan sembahyang sunat. Tapi kalau dia
ialah melewat-lewatkan solat ba'diyah tu Ustaz. Melewat-lewatkan. Kalau dia melewat-lewatkan ba'diyah, kita kena tengok dulu. Sebab apa dia melewatkan ba'diyah? Kalau dia melewatkan ba'diyah dengan sebab majlis ilmu, lepas contohnya kata-kata lepas pada semayang isyak tu, mungkin dia kuliahnya lepas maghrib. Lepas maghrib dia berhenti semayang isyak. Lepas semayang isyak dia terus sambung balik. Jadi dia lewatkan dia ba'diyah kerana ada majlis ilmu ataupun kerana ada majlis zikir, maka tidak jadi masalah, dibenarkan dia selagi mana dia duduk di dalam kebaikan majlis. Tetapi kalau bersembang-sembang baru main itulah macam Ustaz, macam kita sebut sebentar tadi lah saya, solat sunat jenazah tu maknanya ada sebab dia kenapa kita lewatkan seketika. Baik Ustaz, ni soalan daripada sahabat kita Sal Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapa kita digalakkan mengubah, yakni beralih tempat untuk setiap solat sunat rawatib? Yang kedua, saya pernah mendengar ada hadis mengatakan kelebihan orang yang menunaikan solat sunat sebelum dan selepas zuhur 4 rakaat tanpa salam secara istiqamah akan dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Diampunkan dosa-dosanya walau setinggi gunung dan diharamkan api neraka ke atasnya. Benarkah Ustaz? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz. Ustaz ada sebutkan sebentar tadi tentang beralih tempat setelah solat fardu. Macam mana caranya tu Ustaz? Silakan. Mengenai beralih, biasanya imam beralih tempat selepas daripada sembahyang itu, ketika contoh kita melihat ketika berwirid lepas sembahyang. Kadang tak imam itu duduk sebelah kanan. Ini dilakukan oleh Nabi SAW sehingga sahabat mengatakan, aku ini kalau sembahyang aku suka duduk sebelah kanan. Kerana lepas sembahyang Rasulullah akan berpaling belah kanan, maka aku dapat melihat wajah Rasulullah dengan sepenuhnya. Ada kalanya Rasulullah berpaling sebelah kiri dan ada kalanya Rasulullah berpaling sepenuhnya menghadap kepada para jamaah. Satu. Kemudian kenapa dibanyakkan tempat sembahyang sunat tidak di tempat yang sama? Maka ulama mengatakan yang pertama, supaya memperbanyakkan kamu tempat-tempat kebaikan yang akan menjadi saksi kamu di negeri akhirat. Harta tempat sujud tu sini. Harta tempat sujud. Jadi sembahyang padunya di sini, sembahyang isyak sunatnya di sini, supaya membanyak-banyakkan tempat itu. Jadi ia akan menjadi saksi dekat negeri akhirat. Kemudian ini juga memberitahu bahawa tempat bumi yang dipijak dalam keadaan beribadat dengan sujud kepada Allah Taala ni, bumi ini akan berbangga-bangga. Bumi ini akan berbangga-bangga kepada orang yang beribadat. Sebab itu Rasulullah suruh selepas sembahyang di sini pergi ke tempat lain pula. Maknanya supaya apa? Supaya kita memberi kebaikan kepada maknanya tempat itu. Tempat itu akan menjadi barakah bila mana adanya orang yang banyak sujud di situ. Jadi itu antaranya yang disuruhnya, dan yang sudah pastinya itu adalah amalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Allah Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahaku anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi buat kamu ikut saja. Kamu tak tahu kamu ikut saja. Tetap kamu akan mendapat kebaikan. Begitu. Ini daripada amalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Para penonton, jangan kita tinggalkan solat sunat rawatib ini. Besar ganjaran yang Allah berikan. Kita tamat dulu di TV3. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Ya, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan perbincangan kita pada hari ini, solat sunat rawatib. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Banyak persoalan yang telah kita tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz dan kita nak sambung lagi 30 minit perbincangan kita sebelum kita tamat. Sabar dulu ya. Baik, Ustaz, kita nak sambung soalan sebelum kita rehat sebentar tadi. Ditanyakan selepas solat Zuhur 4 rakaat rawatib. Dikatakan fadilatnya cukup besar, iaitu diampunkan dosa walau sebesar gunung dan diharamkan api neraka. Apa kebenarannya, Ustaz? Silakan. Mengenai persoalan tadi, yang pertamanya kita nak ucap terima kasih kepada penonton di rumah masih lagi bersama kita. Tanyalah Ustaz TV 9. Biar tahu jangan keliru. Dan juga terima kasih juga kepada yang bertanya mengenai kelebihan orang yang sembahyang sunat Zuhur 4 rakaat ini. Jadi kita dah nyatakan bahawa sesiapa yang sembahyang 4 rakaat dia telah mengambil muakkad dan ghairu muakkad. Dan mengenai sembahyang ini, sembahyang sunat 4 rakaat sebelum Zuhur dan lepas Zuhur, ada hadis mengenai isteri baginda Rasulullah SAW yang Rasulullah menyatakan kepada isterinya, Ummi Habibah mengatakan bahawa seandainya kamu mengekalkan sembahyang ini, Allah Ta'ala haramkan kamu daging kamu daripada api neraka. Maknanya sesiapa yang mengekalkan sembahyang ini secara istiqamah, maka Allah Ta'ala haramkan dagingnya daripada azab api neraka. Katanya Ummi Habibah, setelah aku mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku tidak tinggal sama sekali. Maka berdasarkan hadis menunjukkan kelebihan yang begitu besar. Jadi walaupun tidak disebut walau gunung sebesar macam mana, memang dosa manusia sebesar mana pun, kalau Allah katakan aku haramkan dagingnya, bermakna diampunkan dosanya. Dan dikatakan bahawa dalam satu hadis kursi mengatakan bahawa hamba-Ku kalau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, aku membawa keampunan melebihi langit dan bumi. Jadi untuk mendapat keampunan itu bukan saja-saja. Antaranya dengan sembahyang sunat rawatib. Yang dinyatakan dalam persoalan tadi, 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat lepas daripada Zuhur. Itu antaranya. InsyaAllah, moga-moga yang bertanya dan juga yang mendengar dapat semangat untuk sembahyang sunat rawatib lepas daripada ini. Allahu Akbar. Jadi inilah besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan 2 rakaat Allah ampunkan dosa kita. Kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Silakan. Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini. Solat rawatib ni bolehkah kita buat bersama-sama solat duha? Sebab solat duha hanya boleh dibuat waktu pagi dan solat witir juga hanya boleh dibuat waktu malam. Tapi solat rawatib ni bolehkah dibuat bil masa atau bersama-sama dengan solat duha di sebelah pagi, sebab tak sempat buat malam. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rohani atas soalan yang diajukan. Boleh ke Ustaz kita nak buat rawatib ni pada waktu duha tu? Silakan. Mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini, dia ada waktu-waktu dia juga. Waktunya adalah apabila habis waktu fardu, maka habislah rawatibnya. Jadi kalau kita sudah masuk waktu isyak, habis waktu isyak, subuh, tak boleh dah sembahyang sunat ba'diyah isyak. Jadi kalau ditanya boleh tak saya nak lakukan sembahyang rawatib pada waktu duha, jawapannya tidak boleh. Tetapi kalau dia mengatakan sebab saya tidak sempat semalam, saya tidak sempat sembahyang isyak, lepas pada isyak nak sembahyang sunat ba'diyah isyak tak sempat, maka saya qadhakan dia pada waktu duha, itu boleh.
Sebagaimana kita dah cerita bagaimana Rasulullah pernah mengqadhakan sembahyang sunat ba'diyah zuhur lepas daripada asar. Jadi seandainya kata guru saya, dia kata ini bagi orang yang sentiasa mengekali. Sentiasa mengekali dan dia terlepas pada waktu itu, dia boleh mengqadhakannya. Jadi kalau saja-saja jawapannya tidak boleh, tapi kalau mengqadhakan yang tertinggal, jawapannya boleh. Itu khas kepada orang yang memang istiqomah lah Ustaz hari-hari. Baik Ustaz, kita nak tahu juga Ustaz, tadi kita ada sebut tentang 4 rakaat. Adakah ia perlu dipisahkan 2 rakaat ataupun terus 4 rakaat saja? Silakan Ustaz. Mengenai persoalan sembahyang sunat ini, yang 4 rakaat ini, ulama khilaf. Ada mengatakan 4 sekaligus, ada yang mengatakan 2-2. Lalu disebut yufassilu bainahuma, hendaklah dipisahkan antara keduanya bitaslim dengan salam. Maka bila berdasarkan hadis ini, Rasulullah kata yufassilu bainahuma bitaslim, kamu pisahkan dia dengan 2. Maka kebanyakan ulama berpegang sembahyangnya ialah 2-2 itu lebih afdal. Tetapi seandainya nak buat 4, kerana ada berpegang dengan pendapat boleh buat 4, maka ulama mengatakan kalau kamu mau buat 4, maka tidak ada tahiyat awal. Tak ada tahiyat awal. 4 rakaat terus untuk membezakan mana yang fardu, mana yang sunat. Maka dibolehkan juga nak buat 4 rakaat. Tapi ditanya mana afdal? Afdal yufassilu bainahuma bitaslim. Jadi kamu pisahkanlah dua dengan kedua itu dengan salam, yang ini dibuat 2-2. Cantik Ustaz ya. Maknanya kita buat 2-2 lebih cantik lah. Ni buat 4 sekaligus, mengah juga tu. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kita disarankan solat sunat rawatib di rumah sebelum ke masjid untuk solat fardu. Soalan saya, jika saya solat rawatib di rumah sampai di masjid Bilal belum qamat, bolehkah saya buat solat tahiyatul masjid? Maksudnya, selepas solat rawatib di rumah, apabila sampai di masjid, saya solat tahiyatul masjid dan seterusnya solat fardu berjemaah. Mohon pencerahan, terima kasih. Jadi bagaimana tu Ustaz? Silakan. Rasa-rasanya Muhammad Faizal ni rumahnya dekat dengan masjid. Betul tu Ustaz. Jadi bila dekat dengan masjid, dia pergi sembahyang sunat tu sempat lagi. Sempat lagi. Jadi sebagaimana kita sudah maklum bahawa kalau rumah jauh tidak digalakkan sembahyang sunat di rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat rawatib antaranya di rumah. Jadi bila Rasulullah sembahyang di rumah, maka Rasulullah pun pergi sembahyang berjemaah di masjid. Maka persoalan daripada Muhammad Faisal tadi, dia mengatakan bahawa dia sudah sembahyang di rumah, tiba-tiba dia pergi, orang tak iqamah lagi. Ada masa lagi. Ada masa lagi. Bolehkah dia sembahyang tahiyatul masjid? Seandainya ada masa, maka jawapannya boleh. Kerana berdasarkan pada hadis riwayat daripada Tirmizi, idza jaa ahadakumul masjid falyabqa raka'ataini qabla an yajlisa. Apabila datang seorang daripada kamu masjid, yakni apabila kamu masuk dalam masjid, hendaklah kamu rakaat 2 rakaat, yakni kamu sembahyang 2 rakaat sebelum kamu duduk. Hadis ini merujuk kepada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi saya ubah lagi persoalan. Persoalan ni macam mana kalau berlaku dia ini niat nak sembahyang 2-2. Nak sembahyang 2-2, nak sembahyang tahiyatul masjid dan nak sembahyang sunat rawatib. Contohnya gabung sekali. Nak pergi 2-2 nak tu. Maka dia nak datang awal lah. Nak datang pergi sebelum azan dia masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, lepas tu azan sembahyang rawatib. Tiba-tiba tak terlewat dia, mungkin main Facebook, WhatsApp ke, jadi lambat. Bila lambat dia masuk masjid, tengok orang sudah nak iqamah. Maknanya kalau dia sembahyang 2 tu tetap sempat dah. Jadi ketika itu baik dia nak sembahyang tahiyatul masjid ke dia nak sembahyang rawatib maknanya. Maka ada ulama mengatakan bahawa kamu sembahyang rawatib. Ada ulama kata sembahyang rawatib. Tapi dalam Imam Nawawi kata boleh kamu sembahyang sunat tahiyatul masjid, kamu gabungkan niat dengan rawatib 2-2. Maknanya supaya kamu mendapat bahagian kedua-dua.
Jadi datangkan niat nak sembahyang rawatib ni, tapi masa akad takbir tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ya. Maka ini ada pandangan dalam kitab Bahrul Mazdi, boleh rujuk di sana, mengatakan boleh digabungkan dua-dua agar mendapat kebaikan. Tapi jangan sengaja buat dua-dua gitu. Begitulah kaedahnya. Kita nak cari sebanyak-banyaknya pahala dalam kita melakukan ibadah sunat. Kita nak bersama dengan sahabat kita nak bertanyakan soalan. Tapi sebelum kita nak bacakan soalan ni, kita berehat seketika, boleh Ustaz? Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Di blog yang terakhir ini, jangan ke mana-mana. Banyak Ustaz nak kongsikan kepada kita. Sebelum kita berakhir Ustaz, ada lagi persoalan yang kita nak bincangkan. Ya, saya rasa penonton kita pun dah jelas dengan apa yang Ustaz kongsikan. Tapi sebelum kita nak mula, pastinya kita nak mulakan dengan niat Ustaz. Baik, kita nak tanya, bagaimanakah niat? Adakah seperti solat sunat yang lain ataupun bagaimana Ustaz? Silakan. Mengenai solat sunat rawatib, seperti mana yang kita faham bahawa setiap amalan berdasarkan niat. Innama amalu binniyat. Jadi bagaimanakah niat sembahyang sunat rawatib? Jadi sembahyang sunat rawatib ini dia ada dua, satu ba'diyah, satu qabliyah. Kalau kita sembahyang sunat qabliyah, kita sebutkan sahaja aku sembahyang sunat apa tu? Sunat zuhur. Zuhur qabliyah. Mana saja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah. Kalau saja aku ba'diyah, kalau lepas pada itu saja aku sembahyang sunat zuhur ba'diyah. Itu yang sebaiknya. Tapi kalau dia kata saja aku sembahyang sunat dan benda tu berlaku qabliyah, maka hukum dia sah. Tidak jadi masalah. Hanya yang sempurnanya, yang sebaiknya saja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah. Sempurna lagi 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Adapun sembahyang zuhur, sembahyang subuh dengan asar tak perlu sebut qabliyah. Saja aku sembahyang sunat fajar. Ini satu. Kadang-kadang orang tak tahu sembahyang sunat fajar apa dia. Sembahyang sunat fajar itu adalah sembahyang sunat sebelum subuh, itulah 2 rakaat. Sama Ustaz. Sama saja, namanya fajar, sembahyang sunat fajar. Boleh disebut juga kalau nak sebut qabliyah, tidak salah. Saja aku sembahyang sunat subuh qabliyah. Maka tidak ada masalah, tapi boleh yang sebaiknya tak sebut qabliyah sebab dia tidak ada ba'diyah. Qabliyah ni dia ada kaitan dengan ba'diyah. Bila tidak ada ba'diyah, memelati saja aku sembahyang sunat subuh. Itu subuh. Zuhur, saja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur. Lepas tu saja aku sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Saja aku sembahyang sunat qabliyah asar. Saja aku sembahyang sunat qabliyah maghrib. Saja aku sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Saja aku sembahyang sunat qabliyah isyak. Saja aku sembahyang sunat ba'diyah isyak. Begitulah maknanya, niatnya kerana Allah Ta'ala. Kalau tak ingat juga, saya ada diskaun ke? Yang paling mudah sekali. Maknanya saja aku solat sunat zuhur kerana Allah Ta'ala. Itu kira mudah lah tu saya. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, yang mana lebih baik keadaannya jika kita berjemaah tetapi disebabkan ada kuliah yang akan berlangsung? Contohnya selepas solat Isyak, kita melewatkan sikit solat ba'diyah tersebut, yakni ketika pulang ke rumah kerana menghormati majlis ilmu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kak Iyad, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Majlis ilmu ke solat sunat rawatib? Bagaimana Ustaz? Apabila sahaja kita melewatkan sembahyang sunat ba'diyah tetapi kerana menghadiri majlis ilmu, itu tidak menjadi masalah. Bahkan dikatakan majlis ilmu ini sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebagaimana yang kita nyata tadi, lewat itu kerana majlis ilmu itu maka itu tidak menjadi masalah, bahkan ia dibenarkan kerana ada benda-benda yang baik. Jangan saja sembahyang sunat isyak, jangan qabliyah rawatib itu. Bahkan sembahyang isyak juga afdal lewat kalau ada majlis ilmu. Maknanya hanya dibahas oleh ulama Syafi'iyah mengatakan afdal juga isyak awal. Ada setengah pendapat kata isyak lewat kerana disebut dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amatum bisiwak la aqatu isyak. Ada hadis suruh siwak dan melewat-lewatkan isyak. Jadi kalau katakan bahawa kita melewatkan ba'diyah ataupun kita terus sembahyang ba'diyah tapi sedangkan majlis ilmu sedang berlangsung, sebaiknya kita hadir majlis ilmu. Duduk majlis ilmu, habis itu kita sembahyanglah ba'diyah. Maknanya supaya kita dapat dua-dua. Dan majlis ilmu sebagaimana kita maklum besar fadilatnya. Maknanya bila kita duduk dalam majlis ilmu dapat memperbaiki amal ibadat kita dengan ilmu yang kita dapat. Jadi dalam keadaan macam itu, apabila kita ada peluang, jangan kita meninggalkan dia, dan jangan kita kerana majlis ilmu saya malas sembahyang ba'diyah. Itu tak bagus juga. Jadi kekalkan yang sudah kekal, tambahkan yang masih kurang. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan. Itu kena tulis tu dekat ruangan komen tu. Boleh hashtag ya. Baik. Bila kita sebut tentang solat sunat rawatib ni Ustaz ya, pastinya kita nak tahu juga apakah doa yang sesuai. Mungkin ada doa yang khusus dalam setiap solat kita, dan apakah mungkin doa yang sesuai ataupun perkara-perkara yang boleh kita lakukan dalam solat sunat rawatib ni Ustaz? Mengenai doa, saya pun tidak menjumpai lah, maknanya dengan ilmu saya yang cetek ini mengenai doa yang khusus bagi sembahyang sunat rawatib. Tetapi saya suka mengambil daripada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disarahkan daripada Syekh An-Nawawi dalam kitab Muraqi Ubudiyah. Ia menyatakan di antara doa yang disukai dibaca selepas daripada sembahyang, seperti sembahyang sunat, antaranya doa Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. Wa na'udzubika bima sta'azaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. Jadi doa ini dikata doa menyeluruh. Dan doa ini dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, menggalakkan kalau agar jangan meninggalkan doa ini, kerana doa ini dikatakan bahawa doa yang cukup dengan doa ini kamu meminta semuanya sekali. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon denganmu sebagaimana yang dipohon oleh Nabi-Mu. Kami minta berlindung denganmu ya Allah sebagaimana yang sebagaimana Nabi-Mu meminta perlindungan. Maka inilah doa yang disebut dalam kitab. InsyaAllah moga-moga mendapat manfaat. Alamak, ada yang tak dapat salin lah Ustaz. Tapi jangan bimbang para penonton sekalian yang terlepas doa tadi, boleh tengok di live Facebook kita dan boleh lihat ataupun dengar semula bacaan doa yang Ustaz bacakan sebentar tadi. Cukup menarik. Baik, para penonton sekalian, kita nak bertanya lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Tadi Ustaz ada cerita ya tentang solat sunat fajar. Kita pun confuse juga. Qabliyah subuh, solat sunat fajar, solat isyraq, dan mungkin sambungannya adalah solat duha. Sedikit perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz. Solat sunat fajar dengan qabliyah, orang panggil sunat subuh ini sama saja sebenarnya. Kadang-kadang Nabi sebut rakaataini qabla subhi. Kadang-kadang Nabi sebut rakaataini yakni rakaataini fajri. Jadi benda yang sama sahaja. Kadang dia panggil sunat fajar dengan kita panggil qabliyah subuh lah, senang. Habis faham, benda sama saja. Hanya ada waktu dia bila sahaja terbitnya matahari, maknanya dipanggil syuruk. Maka ada waktu yang ketika terbit matahari, masa itu jangan sembahyang lagi. Kita ruangkan masa dalam 10 minit ke contohnya,
sembahyang sunat isyraq. Kemudian habis sunat isyraq kita akan sembahyang sunat duha. Ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Dia subuh, lepas subuh sampai dia tunggu matahari cerah, dia pun sembahyang sunat isyraq duha. Dia akan dapat pahala seperti umrah yang sempurna. Haji dan umrah yang sempurna. InsyaAllah. Besarnya ganjaran Allah berikan dalam kita menghidupkan pagi kita. Baik, kita ada satu soalan menarik lah bersama dengan kakak kita ni, Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kebiasaannya ramai yang solat sunat rawatib laju dari solat fardu. Terasa gitu kan. Mengapa Ustaz, adakah solat sunat rawatib tidak perlu bacaan doa iftitah ataupun surah? Mohon pencerahan, terima kasih. Dan ini yang banyak berlaku ni Ustaz. Terima kasih ya. Soalan yang menjentik hati kita semua ni. Silakan Ustaz. Di sini sebenarnya kita perlu memahami bahawa sembahyang sunat rawatib ini sembahyang yang untuk kita nak menyempurnakan kekurangan. Ya. Jadi yang nak menyempurnakan kekurangan, jangan kita membuat sesuatu yang kurang. Ya. Maknanya, jadi kita cuba sempurnakan. Ramai yang menganggap bahawa sembahyang sunat ini hanya Fatihah saja kadang-kadang tidak dibaca surah. Jadi sebenarnya seperti biasa, kita digalakkan dengan sembahyang membaca doa iftitah, membaca Fatihah dan membaca surah. Hanya disuruh membaca surah yang pendek-pendek, tapi bukan suruh meninggalkan surah. Jadi akhirnya ditinggalnya surah, dia sembahyangnya cepat-cepat. Ya. Jadi sekarang ini kita kena mengubah sikap begini supaya kita sembahyang mengambil hak-hak dia, cuba sembahyang baca iftitah dan juga surah-surah yang tertentu supaya kita dapat kesempurnaan pada sembahyang rawatib agar dapat menampung kekurangan di dalam sembahyang fardu. Subhanallah. Ustaz, sikit lagi kita nak tanya, boleh Ustaz ya? Ya, boleh. Berkaitan dengan solat dan tawaf tu. Bila kita berada di Masjidil Haram itu, mana yang lebih utama? Dan merangkum sekali dengan kesimpulan dalam topik kita pada hari ini, solat sunat rawatib. Silakan Ustaz. Jadi sebagai persoalan yang terakhirlah, maknanya apabila kita berada di Mekah nanti, kalau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, maka ada orang mengerjakan tawaf. Lalu ditanya mana afdal sembahyang sunat ataupun tawaf, maka ulama-ulama fiqh menyatakan bahawa afdalnya adalah tawaf. Ya. Kerana tawaf hanya berlaku berada di Mekah. Jangan kita tawaf di kampung kita. Maka dikatakan bahawa ketika itulah kita mengambil peluang sembahyang ke tawaf. Maka ada ulama mengatakan bahawa kalau kamu masuk kamu kerja tawaf itu sudah menepati dengan sembahyang sunat yang tahiyatul masjid. Yeah. Tapi kalau tidak mau tawaf, buatlah sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kesimpulan akhir apa yang kita bicara pada pagi ini, jangan kita tinggalkan sembahyang sunat rawatib ini, kerana sembahyang sunat rawatib ini kalau kamu nak tinggal, kamu fikir gini, sembahyang wajib aku sudah sempurna ke belum? Kalau rasa belum, maka kita segerakanlah sembahyang sunat rawatib. Mari kita sama-sama berazam supaya mengerjakan sembahyang sunat rawatib. Dan dalam waktu yang sama juga kita nak supaya daging kita, kulit kita, tubuh kita selamat daripada azab api neraka. Antaranya kekalkan sembahyang sunat rawatib. Moga-moga kita dapat istana di syurga dengan melakukan sembahyang sunat rawatib. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada para penonton, jom kita tadah tangan sama-sama, kita mohon kepada Allah SWT agar kita terselamat daripada seksa api neraka. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu taubat nasuha ya Allah, dan dijauhkan kami daripada segala musibah, azab dan seumpamanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lemah dalam melawan hawa nafsu kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah agar Engkau memberi kekuatan kepada kami dalam melakukan ketaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, andai kata yang bercakap ini banyak dosanya, janganlah disebabkannya terhalang orang lain mendapat kebaikan. Ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ampunkanlah dosa rakyat Malaysia ya Allah. Turunkanlah rahmat kepada negara kami Malaysia ya Allah. Amin. Angkatlah wabak yang ada dalam negara kami ya Allah. Peliharalah pemimpin kami ya Allah.
Jadikanlah mereka orang-orang yang saleh agar rakyat pun menjadi saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami turunkanlah keberkatan kepada negara kami dengan keberkatan pada rezekinya, pada masjid-masjid, pada rakyat-rakyat ya Allah, pada para alim ulama. Jadikanlah alim ulama mereka adalah orang yang ikhlas. Jadikanlah orang-orang kaya mereka adalah orang yang dermawan. Jadikanlah orang-orang fakir miskin mereka orang yang sabar di atas ujiannya. Jadikanlah orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, engkau angkat kesusahan. Yang sakit, engkau sembuhkanlah ya Allah. Jadikanlah medium Tanyalah Ustaz ini memberi manfaat kepada rakyat Malaysia ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini mendapat keredaan-Mu dan ganjaran di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah atas penjelasan diberikan. Para penonton, kita bertemu lagi pada esok hari bersama dengan moderator Dai Luqman dan panel Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Sekali lagi Ustaz ya, dengan topik kita keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.